Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Kuni Grace dan ini ringkas TVS. Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM akan mempercepatkan dan usaha penyediaan kemudahan capaian internet bagi kawasan pedalaman di beberapa lokasi Semenanjung serta Sabah dan Sarawak tahun ini. Menterinya Datuk Saifuddin Abdullah berkata, walaupun pelbagai inisiatif menerusi Pelan Jalinan Digital, negara jendela akan dilaksanakan mengikut tempoh yang ditetapkan, namun usaha penyediaan infrastruktur capaian internet harus dipercepatkan. Sasaran KKMM katanya adalah untuk memastikan kira-kira 4% kawasan yang masih tiada capaian internet di Pantai Timur dan beberapa lokasi lain di Semenanjung serta pedalaman Sabah dan Sarawak mendapat kemudahan komunikasi itu. Menurutnya, kemudahan internet yang perlu disediakan harus praktikal. Sebagai contoh, rumah panjang di Sarawak tidak sesuai untuk menggunakan gentian optik atau jalur lebar. Sebaliknya, dilengkapkan dengan penggunaan sistem satelit. Malah di Sarawak, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM perlu mencadangkan dengan segera termasuk menyediakan jenis satelit sesuai untuk dipasang. Sebelum ini, Lembaga Multimedia Sarawak SMA telah menyediakan capaian internet menerusi teknologi terminal satelit aperture sangat kecil VSAT di kawasan Nanga Sumpah, Lubuk Antu. Ia sekaligus menyelesaikan isu cabaran untuk mendapatkan akses internet yang dihadapi pelajar dan penduduk di kawasan tersebut. Pengurus Besar SMA, Dr. Zaidi Razak berkata, terdapat banyak kawasan di Sarawak yang masih belum dihubungkan dengan capaian internet yang sempurna atas faktor geografi dan teknikal. Bagaimanapun, katanya, pihak SMA akan terus komited menyediakan jaringan telekomunikasi sewajarnya kepada pengguna di luar bandar. Penglibatan komuniti amat diperlukan untuk bersama-sama berganding bahu dalam mempromosikan destinasi pelancongan menarik di Sarawak. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Demak Laut, Dr. Hazlan Abang Hipni berkata, di Muratabah sahaja terdapat seramai 1,800 nelayan berdaftar yang boleh turut serta mengikuti program-program pelancongan untuk mempromosikan kawasan berkenaan. Tebas mempunyai potensi yang besar. Ngulu dan KK pun ada dan memang ramai. Kita mempunyai 1,800 nelayan berdaftar yang sebenarnya boleh turut serta dalam program-program pelancongan. Asalkan mereka diberi latihan yang betul. Dan juga kami mempunyai tourist guide dan park guide yang bersijil. Jelasnya Muara Tebas berpotensi besar untuk dibangunkan menerusi sektor pelancongan. Antaranya pantai di Kampung Selabat yang menyerupai Sepang Gold Coast. Di kawasan kita di Demak Laut, sebenarnya kita mempunyai banyak produk pelancongan ya, yang bermula daripada Kampung Bako sehinggalah ke Taman Negara Bako, Pulau Lake, Sungai Bako. Dalam sungai ada buaya-buaya dan juga kampung nelayan, Kampung Bako, bird watching. Dan kita terus ke Kampung Selabat ataupun Pasir Putih, di mana di situ ada beach, ada pantai yang hampir-hampir serupa dengan Sepang Gold Coast. Dan insyaAllah kita mempunyai perancangan yang besar di situlah. Pihaknya kini juga dalam perancangan untuk membina sebuah resort di Tanjung Embang. The long forgotten place, di mana di situ sebenarnya adalah satu kawasan seperti lagoon yang sangat cantik sekali, di mana kita boleh melihat matahari terbit dan tenggelam, dan di situ akan ada satu perancangan untuk membina resort lah. Sementara itu, menurut Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri D.N.C. Shukri, sumber yang terdapat di Muara Tebas boleh dijadikan sebagai penyumbang dalam menjana semula ekonomi masyarakat setempat. Kita cuba untuk mewar-warkan apa yang ada di sini dan banyak bahan-bahan tradisi yang boleh dijadikan sumber untuk orang kampung untuk menjanakan pendapat.
Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas mengadakan lawatan di Tokong Ching San, Muara Tebas. Kata Nancy lagi, Muara Tebas bukan sahaja berpotensi besar untuk dibangunkan, malah penduduknya juga telah menunjukkan contoh komuniti yang bersatu padu. Berdasarkan strategi dasar pelancongan negara, Nancy berharap transformasi Muara Tebas sebagai kawasan tarikan pelancong akan membuahkan hasil. Adalah salah satu daripada action ataupun strategi kita di bawah dasar pelancongan negara, di mana pada masa ini kita menarik minat orang tempatan sebab orang luar tak boleh datang. Namun begitu bercakap mengenai quality turis yang sanggup untuk membayar untuk datang kemari, tambahan pula dengan kita punya diskaun voucher, kita membantu sedikit demi sedikit untuk menggalakkan pelancongan ataupun orang yang nak melancong dalam. Biarpun mempunyai banyak tempat tarikan pelancong, namun Kampung Muara Tebas masih belum mempunyai tempat penginapan seperti inap desa ataupun homestay. Bagaimanapun menurut Ketua Kampung Muara Tebas, Sudin Rashid, pihaknya menerusi Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung, JKK telah menghantar permohonan untuk tujuan berkenaan. Dengan adanya homestay itu kelak, katanya selain menambah pendapatan, ia pada masa yang sama turut membantu serba sedikit dalam bantuan hairat kematian penduduk kampung. Pernah berbincang dalam JKK. Pertamanya, kita nak memajukan JKK lah sebenarnya untuk orang kampung. Jadi masa tu untuk pengetahuan kita orang, kampung sejak saya menjadi ketua kampung, asal ada orang meninggal, kita terus buka tabung JKK, beri duit yang sedaknya untuk bantu walaupun nasib berapa, RM300. Tapi hari itu saya apabila berfikir tentang penduduk kampung, saya nak mula perancangan macam ya tadi. Apabila ada lebih pendapatan, kemungkinan kita boleh nambah lagi dari akhirat kematian ataupun orang susah-susah muda nak suruh sekolah kita boleh pergi. Macam ya lah. Ya maksud saya, sebab kita sudah mohon dengan Datuk Seri Wan Junaidi lah untuk 5 buah, untuk 5 pintu nak ya. Untuk 5 pintu homestay. Rancangan homestay itu katanya akan dibina di tepi laut agar pelancong boleh menikmati pemandangan tepi laut sekaligus melakukan aktiviti rekreasi seperti memancing dan sebagainya. Tapi semuanya di tepi laut lah. Sebab saya nanggah keadaan di tepi laut ya. Orang di Kuching selalu datang memancing. Mungkin setidaknya nak cari tempat kadang-kadang nanggah si ada. Oleh kerana tempat di tepi ya. Secara tidak langsung nak mudah ada. Kita boleh mula kantin ke apa ke. Jadi untuk duit dia kelak akan ditabung dalam tabung JKK untuk bantu orang. Kerajaan bersetuju melanjutkan tempoh penangguhan bayaran balik pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN selama 3 bulan lagi kepada peminjam yang layak. Demikian pendedahan Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad. Menurutnya, keputusan itu diambil kerana terdapat peminjam PTPTN yang masih terkesan dengan pandemik COVID-19 dan belum berupaya membuat bayaran balik pinjaman. Kata Nuraini, peminjam PTPTN yang terkesan boleh mengemukakan permohonan melalui portal rasmi PTPTN mulai 5 Januari hingga 31 Mac depan. Malah tempoh penangguhan bayaran balik pinjaman bermula dari bulan permohonan pelanjutan diluluskan. Butiran berkenaan pelaksanaan pelanjutan penangguhan bayaran balik pinjaman ini akan diperincikan oleh PTPTN. Beliau berharap pengumuman mengenai lanjutan penangguhan itu dapat membantu meringankan beban yang ditanggung oleh peminjam PTPTN. Sebelum ini, kerajaan telah menangguhkan bayaran balik pinjaman PTPTN mulai 9 Mac 2020 hingga 31 Disember 2020 kepada semua peminjam PTPTN berikutan pandemik COVID-19. Projek kereta api berkelajuan tinggi HSR Kuala Lumpur, Singapura telah ditamatkan memandangkan kedua-dua negara gagal mencapai persetujuan mengenai perubahan yang dicadangkan oleh Malaysia susulan perjanjian projek itu berakhir pada 31 Disember 2020. Dalam kenyataan media bersama oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong berkata, projek Kerajaan Malaysia telah mencadangkan beberapa perubahan kepada projek HSR kerana kesan pandemik COVID-19 terhadap ekonomi Malaysia.
Menurut kenyataan itu, kedua-dua kerajaan telah mengadakan beberapa perbincangan berhubung perubahan ini dan belum dapat mencapai persetujuan. Oleh itu, perjanjian HSR telah luput pada 31 Disember 2020. Pihaknya akan mematuhi kewajipan masing-masing dan kini meneruskan tindakan yang perlu hasil daripada penamatan perjanjian HSR tersebut. Bagaimanapun, kedua-dua negara kekal komited untuk mengekalkan hubungan dua hala yang baik dan bekerjasama rapat dalam pelbagai bidang termasuk mengukuhkan hubungan antara dua negara. Pada 31 Mei tahun lalu, Kerajaan Malaysia dan Singapura bersetuju untuk menangguhkan pembangunan projek dua hala bernilai 110 bilion ringgit sehingga 31 Disember 2020. Ia merupakan kali kedua projek HSR sepanjang 350 km itu ditangguhkan selepas pertama kali ditangguhkan pada September 2018. Pada 13 Disember 2016, Malaysia dan Singapura memeterai perjanjian dua hala penting untuk membuka jalan bagi pelaksanaan projek HSR yang dijadualkan siap pada 2026 dan akan memendekkan masa perjalanan antara kedua-dua bandar kepada 90 minit. Laporan itu tadi mengakhiri ringkas TVS untuk jam ini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di saluran 122 Astro. Saya Connie Grace, salam hormat dan jumpa lagi.